dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan, satupun saya diminta untuk memberikan sedikit perkongsian berkaitan dengan Isra' dan juga Mi'raj. Dan saya ingat lama tak bercakap di sekolah, jadi cara untuk bercakap ataupun penyampaian di sekolah ni, saya takut kalau katakan terlampau akademik ataupun agak laju, minta maaf. Cuma di dalam Isra', peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada banyak versi dan juga ada banyak cerita, sama ada ia diriwayatkan secara sahih ataupun tidak. Apa yang dimaksudkan secara sahih ataupun tidak, sama ada cerita itu benar-benar disebutkan ataupun berlaku pada zaman Nabi SAW, ia bercampur-campur. Dan kebanyakan kita sebab saya ingat kebanyakan daripada masyarakat kita, hadirin sekalian, dia suka satu keadaan cerita yang mana cerita yang suka gempar-gempar. Kalau cerita tersebut Nabi jumpa dengan apa, langit emas, langit perak, langit gangsa dan sebagainya, itu lebih disukai berbanding latar cerita Nabi SAW menerima ataupun mengambil peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, di mana Nabi diangkat daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Maka untuk pada zaman yang mana kita boleh menilai semua benda, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, apabila datang satu berita, okey, orang berikan, orang sebarkan, sama ada melalui Facebook ke, Twitter ke, ataupun WhatsApp dan sebagainya, kita mampu untuk menilai sama ada perkara tersebut benar ataupun tidak. Oleh yang demikian, banyak benda dalam agama ini pada hari ini kita boleh buat review kembali, kita boleh lihat ke semula, kita boleh nilai semula. Oleh yang demikian, saya pada pagi ini, selain daripada flashback kembali apa yang berlaku kepada Nabi naik daripada apa yang kita katakan naik burak. Dalam riwayat yang palsu menyatakan bahawa Nabi naik burak itu dipilih di syurga, burak itu dalam keadaan sedih, burak itu dipilih kerana dia sedih dan sebagainya. Maka Jibril ambil dan menjadikan dia sebagai burak pilihan kepada Nabi. Itu semua cerita, tidak ada riwayat yang betul. Senang cerita, dia satu cerita yang tipu lah. Okey, tak apa payah juga kalau nak katakan riwayat maudhu'ah, makdzubah, masnu'ah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang direka, yang dicerita itu terlalu akademik. Senang cerita, kesimpulannya itu tidak ada di zaman Nabi SAW, cerita itu tidak ada. Juga Nabi bermula daripada rumah satu orang perempuan namanya Ummu Hani. Perempuan itu ada pada zaman Nabi. Dia kata Nabi bermula di Mekah di rumah Ummu Hani. Riwayat ini ada bermasalah besar, ataupun cerita ini ada masalah besar, sebab Ummu Hani pada ketika itu belum Islam dan dia tidak ada kaitan mahram dengan Nabi. Macam mana Nabi boleh mula daripada rumah orang yang dia tidak ada kaitan keluarga? Kan pelik. Kita tengok imam masjid tiba-tiba duduk di rumah satu perempuan, bukan isteri dia, kan jadi macam fitnah. Oleh yang demikian, kisah Isra' Mi'raj ini dia bercampur antara kisah yang betul dan kisah yang tidak betul. Maka penekanan yang saya nak lakukan pada pagi ini bukan sahaja kepada cerita, latar cerita yang mana Nabi naik apa, pukul berapa Nabi naik dan sebagainya, tak. Tetapi mengapa Allah Azza wa Jal merezekikan Nabi SAW dengan Isra' dan Mi'raj. Tidak ada satu orang pun daripada makhluk Allah, ciptaan Allah, daripada Nabi Allah miladun Adam, daripada Nabi Allah Adam sehinggalah kepada orang yang terakhir dihidupkan di atas muka bumi, dalam keadaan dia masih lagi hidup dan dia akan meneruskan kehidupan dia dalam dunia, dia boleh capai naik ke Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada.
Tidak ada satu manusia. Kita tengok Nabi Allah Isa alaihi salam sekalipun dia dinaikkan pada beberapa langit. Ada yang katakan pada langit yang ketiga, dia tidak sampai kepada singgah sana Allah. Tak. Hanya satu-satunya makhluk yang mampu untuk naik capai ke tahap itu, sehingga Jibril hanya sampai kepada satu tahap dan membiarkan Nabi naik sendiri untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal, hanyalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, orang bertanya, apa istimewanya? Pertama, memang istimewalah Nabi kita istimewa. Tidak ada orang yang lebih istimewa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun keistimewaan itu tidak melebihi daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi, kenapa Nabi dapat benda ini? Daripada segi sudut kemanusiaan dia. Pertama, Nabi di Mekah, adik-adik dan juga tuan-tuan sekalian, ia bukan hidup dalam satu keadaan yang mudah. Apabila kita pada hari ini kita duduk di Malaysia ataupun kita mengamalkan agama, percayalah bahawa ia adalah rezeki yang Allah berikan. Kadang-kadang kita tengok di luar, manusia di luar, Allah tak rezekikan iman dan Islam. Kadang-kadang kita tahu pada waktu masa kita kena salat subuh, zuhur, asar, maghrib, kita kena bersihkan diri. Okey? Kita ada satu sistem sanity ataupun kebersihan. Nak salat kita tak boleh dalam keadaan yang kotor. Maka kita bersihkan diri, kita salat. Kita tengok kepada agama yang lain, benda ini tidak wujud. Bukan sahajalah mungkin kita pergi ke barat, mereka lebih bersih sedikit. Orang yang mempunyai agama yang tidak mempunyai kitab. Contoh dalam agama yang bukan selain daripada Kristian dan juga Yahudi, mereka kadang-kadang kebersihan tak jaga. Bukan tak jaga kerana dia itu pengotor, tak, tetapi daripada teks agama dia bukan perkara yang wajib. Dalam Islam, satu orang mesti mandi paling kurang seminggu sekali. Wajib. Bukan bermaksud takkanlah ustaz seminggu sekali mandi. Yang mandi 3 kali sehari pun tak tahan bau. Okey? Tak, kita boleh nak mandi 7 kali sehari, tak ada masalah. Tetapi kalau kata kita duduk di Malaysia, memanglah kita bayangkan kita duduk dalam ni, bila ramai orang sikit kita rasa ada bahang. Tetapi siapa yang duduk di negara, sama ada negara panas ataupun negara sejuk, bila sampai pada waktu syita, pada musim sejuk, winter, kalau bahasa saya belajar sekalipun di London, ada satu tahap pagi bangkit solat subuh boleh capai kepada -8. -8. Nak pegang air panas pun rasa sejuk. Ketika itu untuk wuduk sahaja tak ada masalah. Nak mandi, nak tunggu panas balik. Jadi dan zaman Nabi SAW pun begitu. Musim panas, walaupun negara padang pasir, negara panas, tetapi dalam waktu yang sama ada musim sejuk dia. Kadang-kadang lebih sejuk daripada negara Khatulistiwa macam Malaysia. Ketika itu dia wajibkan untuk kita, kalau katalah tak tahan sejuk ni, nak mandi paling kurang sehari, sekali dalam masa seminggu. Okey? Agama kita sebutkan, dan Nabi SAW sebut tentang kebersihan mulut, laula asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak. Kalaulah tak beban kepada umat aku dah arahkan, dah wajibkan mereka bersiwak ataupun membersihkan gigi, membersihkan mulut. Nabi kalau bangkit-bangkit malam, tiba-tiba Nabi terjaga waktu-waktu malam, Nabi akan mengambil sugi Nabi akan bersihkan mulut Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi berada di Mekah, kebanyakan manusia ketika itu memusuhi Nabi SAW, sehingga akan di kalangan para sahabah, dalam riwayat adik-adik sekalian, kita akan lihat adanya para sahabah untuk pegang agama. Untuk pegang agama bukan benda yang mudah. Riwayat yang masyhur sebagai contoh dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin berkaitan dengan Khabbab Al-Arat.
seorang sahabat Nabi namanya Khabbab Al-Arat. Ni kadang-kadang kita perlu berikan penekanan sedikit tentang sahabat Nabi. Kadang-kadang kita tahu ramai manusia, biasalah orang hari ini berlaku, contoh kita kenal artis, kita kenal pemain bola, lebih kadang-kadang daripada Nabi SAW, anak-anak Nabi, keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi SAW. Jadi Khabbab ini dia haddad. Haddad ni dia datang perkataan hadid. Hadid bermaksud steel ataupun besi. Dalam bahasa Arab ini kalau katakan kita tahu dia punya root word dia senang untuk kembangkan. Dalam Quran ada suratul Hadid, surah besi. Apabila kata terbitan dia besi hadid, orang yang buat besi itu dipanggil sebagai haddad, penempa besi. Contoh kalau kita belajar khubzun apa? Roti, khubzun roti. Jadi pembuat roti, baker tu dipanggil sebagai khabbaz. Dia punya rima dia punya wazan dia sama. Jadi dia ni haddad. Apabila dia haddad, contoh kalau kita tengok dalam cerita-cerita lama, epic film, kita tengok apa yang perang-perang zaman Greek, zaman Rom, kan dia ada buat apa pedang. Apabila dia buat pedang tu dia tempa besi, dia ada macam kawah api. Yang macam kalau kita pergi ke kedai mamak, dia nak buat capati ke, dia ada macam balang besar tu. Jadi bila dia tempa daripada besi tersebut, dia akan masukkan ke dalam benda bara api tu, dan kemudian dia akan masukkan ke dalam air. Maka apabila Khabbab bin Al-Arat ini dia adalah seorang haddad, tukang besi, ketika dia masuk Islam dan kantoi, dia cuba untuk sembunyikan dia masuk Islam, dan dia telah diambil oleh kafir Quraisy dan diletakkan belakang dia ni tadi, dia renyakkan, dia masukkan ke dalam tempat bara api itu tadi, kerana dia masuk Islam. Maka dalam riwayat kata belakang dia masak kerana bara api itu tadi, sehingga kan dia berpeluh dan air di belakangnya menyebabkan api dan juga bara itu tadi terpadam. Dan juga bukan begitu dia saja. Maaf. Majoriti di kalangan para sahabat mempunyai pengalaman bagaimana mereka itu dikenakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diseksa oleh kafir Quraisy Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah dan Nabi dihalang dan sebagainya, masuklah Abu Dzar Al-Ghifari, masuklah ramai di kalangan para sahabat yang lain. Maka pada satu hari nak sampai kepada haji nak sampai musim haji. Contoh kita pergi haji dan orang Islam pada bulan Zulhijjah, tapi miqat zamani dia mula pada bulan Syawal, dah boleh pergi ke Mekah. Tapi bermulanya puncak kepada haji itu pada hari Arafah. Sebab tu Nabi kata Al-Hajju Arafah, pada 10 Zulhijjah. Nabi nak sampai kepada musim haji. Maka kafir Quraisy Makkah dia berfikir, kalau orang datang buat haji, orang pergi haji, orang akan ramai berkumpul di Mekah, maka Nabi SAW boleh pergi berceramah dengan dia, boleh pergi sampaikan dakwah kepada dia. Maka macam mana nak buat kepada Nabi ini supaya orang tak dengar? Begitulah kita sebagai pendakwah. Apabila kita berdakwah kepada orang, orang akan kata, sebagai contoh, kita ajak kawan-kawan untuk salat, tak pun salat jamaah, kita tengah borak ke, kita ada main game ke dan sebagainya, masuk azan, dengar, rumah kat tepi ni ke, jom kita pergi salat jamaah di masjid. Bukan mudah. Kalau kita duduk di sekolah lagi payah. Kawan akan kata apa? Akan kata, poyo nak tunjuk baik. Betul tak? Dan begitu juga dulu masa
when I was student dekat UIA dan kita jadi debater bahasa Arab, debat bahasa Arab dan kita menang sampai ke peringkat antarabangsa di Doha, Qatar. Dulu masa nak bahasa ini, adik-adik sekalian, kita nak gunakan bahasa, terutama bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke bahasa apa sekalipun di dunia yang terkemuka sebagai contoh French, Deutsch, German dan sebagainya, dia memerlukan kepada kita panggil al-lughah hiyal mumarasah. Bahasa itu adalah pengamalan, penggunaan. Kalau bahasa itu dia tak digunakan, dia akan mati. Saya ada kawan di London, dia lahir dan membesar di London. Kemudian dia balik ke Malaysia, dia nak belajar bahasa Melayu. Walaupun parents dia orang Melayu, tapi penggunaan dia cukup minima. Jadi bila dia balik Malaysia, kawan-kawan dia pedajai dah. Dia nak belajar bahasa Melayu. Contoh pada waktu malam dia nak tidur, dia akan panggil apa dia kata, mate, good night. Sebagai contoh, bro, tidur selamat malam. Jadi bila dia buat terjemahan harfiah terus, good night bermaksud apa, aku nak tidur dulu, malam bagus. Good bagus, night malam. Jadi dia kata malam bagus. Sebab tu bila bahasa digunakan, bahasa itu ada, dia tak digunakan, maka dia akan mati. Dan bila kalau kadang-kadang kita nak guna bersama dengan kawan-kawan, nak praktis bahasa, biasalah kawan-kawan akan kata, kawan-kawan ni kalau kata dia kawan rapat, kadang-kadang sampai satu tahap dia ni pembunuh motivasi. Okey, dia akan kata ni poyo lah guna ni, tak payah nak guna depan aku lah. Menyebabkan kadang-kadang kita tengok bagaimana dia nak pergi lebih jauh kerana dia ada peer pressure, tekanan daripada kawan-kawan. Jadi Nabi SAW berada di sana. Bila Nabi nak bercakap, mereka dah tunggu dah bagaimana nak lawan dakwah Nabi. Dan mereka letakkan label-label tertentu, antaranya gila, majnun, antaranya tukang sihir, sahir, antaranya tukang tilik, al-kahin. Sehingga ketika berlakunya ataupun sampai kepada waktu haji, Nabi SAW nak memberikan dakwah, datang satu orang namanya Dhammad al-Azdi. Dhammad al-Azdi ni dia orang hebat. Kalau kata orang kena sihir, dia boleh ubat. Orang ada masalah, dia boleh kira konsultan time tu. Jadi apabila dia dengar orang kata Muhammad ni gila, Muhammad ni macam-macam, menyebabkan dia kata, telah pun orang menjadi baik dengan aku bantu dia, aku rasa aku boleh jumpa dengan Muhammad ni, aku boleh perbetulkan dia, boleh ubatkan dia. Jadi Dhammad bila dia rasa dia boleh dengar, dan orang yang cerdik bila dia dengar, dia kata, nak takut apa dengan benda ni, aku pun ada ilmu. Menyebabkan dia hadiri kuliah Nabi SAW. Apabila dia duduk, dia dengar Nabi mulakan ucapan. Nabi kata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nabi mulakan ucapan, Nabi kata, segala puji bagi Allah, kita memuji dan kita memohon keampunannya, dan kita mohon pertolongan daripada Allah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Siapa yang Allah telah sesatkannya, tiada yang lain yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Perkataan simple. Nabi ini dia ada jawami'ul kalim. Nabi cakap pendek tetapi maksud dia besar. Menyebabkan Dhammad al-Azdi yang tadi datang nak ubat Nabi, dia kata apa? Laqad sami'tu qawlal kahinah wa qawlas sahara wa qawlas syu'ara wa ma sami'tu bimithli qawli haula. Aku pernah dengar perkataan tukang sihir, aku pernah dengar perkataan tukang tilik, aku juga pernah mendengar tukang syair, penyair, tapi aku tak pernah dengar perkataan seperti apa yang diucapkan oleh mereka.
menyebabkan dhammat dalam riwayat yang berbeza kata dia masuk Islam. Hanya perkataan yang pendek, hanya perkataan yang simple macam tu. Dan antara sebab terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah ataupun diberikan Isra oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimi'rajkan, disebabkan kewafatan dua orang yang disayangi oleh Nabi. Kita belajar di dalam kehidupan Nabi di Mekah, Nabi diuji dengan am huzun. Am bermaksud tahun, huzun bermaksud sedih, tahun kesedihan. Ada dua orang yang meninggal, yang wafat, yang merupakan kekuatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu Khadijah bintu Khuwailid. Siapa buka dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dalam kitab yang pertama iaitu kitab Badi'il Wahyi, kitab permulaan kepada wahyu, kita akan lihat bagaimana Khadijah memainkan peranan yang besar di dalam memberikan kekuatan ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Ketika itu Nabi berada di Gua Hira, Nabi duduk, tiba-tiba datang Jibril. Jibril datang kepada Nabi. Jibril kata apa? Iqra, bacalah. Dia suruh baca. Nabi kata, ma ana biqari, aku ni bukan yang orang boleh baca. Nabi kata, aku tak boleh baca. Kemudian apa yang berlaku? Dalam riwayat yang lain, Nabi itu dicekik ataupun Nabi itu dipeluk. Kadang-kadang bila kita duduk lama seorang-seorang, okey, kawan tak panggil, mungkin time tu hujan ke dan sebagainya, tak boleh keluar, kita duduk bilik seorang-seorang. Ataupun ibu yang anak dia pergi belajar jauh, okey, dia rindu kepada anak dia, dia nampak kelibat anaknya di dalam bilik di rumah dan sebagainya. Nabi duduk di Gua Hira kerana Nabi menjadi begitu tertekan. Yang berada di Mekah itu menjadi begitu hancur dan rosak. Anak perempuan di kampus di dalam tanah. Kemudian apa yang berlaku? Riba, orang-orang miskin ditindas, dizalimi. Nabi tak boleh terima benda ni, menyebabkan Nabi mengasingkan diri di Gua Hira. Oleh kerana Nabi berfikir benda tersebut menyebabkan ada di kalangan orientalis, orang-orang barat, orang-orang kafir kata Muhammad ni orang yang bagus. Dia puji Nabi dulu. Tapi yang dia jumpa di Gua Hira tu bukannya angel, bukannya Jibril, tetapi dia ada masalah psikologi, dia macam bayang-bayangkan. Sebenarnya yang dia dapat itu hanyalah khayalan dia, bukannya dia jumpa Jibril. Benda ni tak benar. Kerana Nabi SAW dicekik dan juga dipeluk, sehingga yatanafas, sehingga Nabi ni macam, contoh kita kadang-kadang kita tepuk ataupun tampar di muka kita, aku ni mimpi ke apa, supaya kita sedar, kita letakkan sedikit kesakitan pada diri supaya kita tahu kita sedang sedar, bukannya mimpi. Jibril peluk, dalam riwayat lain kata Jibril cekik Nabi supaya Nabi dalam keadaan tanafas. Bila kita ni kurang oksigen, kita akan mula nak bernapas banyak supaya oksigen masuk, kita sedar. Oleh yang demikian Nabi SAW diingatkan oleh Jibril supaya engkau tidak bermimpi Muhammad. Dan juga tak benar Nabi berkhayal. Dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi sedang duduk, datang seorang lelaki bayadu sawadi sya'r, lelaki yang rambut dia hitam, kemudian bayad siap, syadidu bayad siap, dia ni pakaiannya putih melepak, jumpa dengan Nabi. Dia tanya 3 soalan. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Okey, yang mana Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan manusia, disaksikan oleh para sahabat. Bermaksud ia bukan rekaan Nabi, ia bukan khayalan Nabi. Oleh yang demikian, bila Nabi jumpa dengan Jibril di Gua Hira, Nabi dipaksa 3 kali, Iqra. Dia kata, ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari. Kemudian dia lari daripada mana? Gua Hira, dia lari balik ke rumah. Dia jumpa dengan Khadijah. Dia kata, zammiluni fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dia kata, Khadijah, selimut aku,
sehinggalah hilang daripada Nabi itu ketakutan. Khadijah isteri yang begitu besar maknanya bagi Nabi. Nabi SAW, Nabi kita tidak mempunyai zuriat kandung, iaitu anak kandung Nabi, melainkan daripada rahim Khadijah. Tidak yang memberikan daripada keturunan, titis keturunan Nabi yang sebenar, iaitu anak kandung Nabi, melainkan daripada keturunan Khadijah bintu Khuwailid. Yang lain Nabi kahwin yang janda, yang dah ada anak, itu anak tiri Nabi. Nabi mempunyai 7 orang anak, okey, 4 perempuan, 3 lelaki, yang mana keseluruhan daripada anak lelaki Nabi meninggal, supaya mengelakkan orang mengambil agama ini keturunan sahaja. Oh, tengok dia keturunan Nabi, sudah tentu dia baik. No, tidak semestinya orang yang berketurunan Nabi itu baik. Tuan-tuan tengok di Iran yang tokoh-tokoh ulama dia yang pakai serban hitam itu adalah keturunan Nabi. Dia yang pakai besar, yang kemudian kalau siapa pergi umrah dia akan tengok yang pakai jenis pakai serban hitam itu adalah keturunan Nabi. Ia datang daripada cucu Nabi, Husain, di mana salah satu daripada isteri Husain adalah berketurunan Parsi, ataupun hari ini lebih dikenali Iran, yang namanya Sirabanu. Nama Parsi dia Sirabanu. Dia kahwin dan lahirlah keturunan Nabi di Iran. Kalaulah semua keturunan Nabi itu baik-baik, yang kita nama Habib semua tu baik, okey, maka baiklah juga keturunan Nabi di Iran. Sedangkan mereka itu yang merosakkan Islam, Syiah yang bukan sikit-sikit lah, Syiah melampau, Ghulat, Rafidah. Oleh yang demikian, apa yang Allah cuba nak bagi tahu, apabila keturunan lelaki yang daripada Nabi itu, anak-anak lelaki Nabi tidak direzekikan, supaya mengelakkan manusia hanya bergantung harap kepada keturunan. Bagus ada keturunan, tetapi orang ni, keturunan ini memberikan represent sesuatu yang besar. Namun dalam agama bukan keturunan sahaja, tetapi ilmu. Orang tidak memilih Abu Bakar, melainkan Abu Bakarlah yang paling berhikmah di dalam pemerintahan, orang yang paling rapat dengan Nabi, belajar paling banyak daripada Nabi. Kemudian Abu Bakar serahkan pemerintahan kepada Umarlah yang paling cekap selepas Abu Bakar. Kemudian diturunkan kepada Uthman, diturunkan kepada Ali dan para sahabat yang lain. Ukurannya adalah ilmu, bukan ukurannya adalah hanya keturunan. Itu yang menyebabkan kita bila kita tengok, oh ya dia keturunan Nabi, lebih daripada alhamdulillah dia keturunan Nabi. Macam mana ilmu dia, amalan agama dia sama tak macam Nabi? Kalau Nabi buat A, dia buat B, tak betul. Sebab itu Khadijah antara orang yang pertama yang bangkit mempertahankan Nabi daripada segala sisi. Orang tak boleh kacau Nabi sangat, sebab Khadijah ini antara businesswoman terpenting. Orang yang kedua yang terpenting dalam hidup Nabi pada zaman itu, pada fatrah, pada period itu adalah Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi SAW. Yang ini Nabi sayang sungguh-sungguh. Ketika Nabi wafat, okey, ketika Abu Talib wafat, Nabi berada di katil Nabi, di katil Abu Talib untuk paksa Abu Talib menyatakan syahadah. Dia kata, ya am, wahai pakcik, sebutlah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak mau, dia segan sebab di ketika itu juga adanya kafir Quraisy. Jadi peer pressure lah, kawan-kawan pressure dia supaya dia tak sebut perkataan itu. Sebab itu walaupun Nabi sayang kepada Abu Talib, walaupun Abu Talib sayang pada Nabi, ia tidak menyelamatkan orang itu. Kita kata kita sayang Nabi kan, kita buat berselawat, kita buat program selawat dan sebagaimanapun, ia tidak menyelamatkan seseorang itu dengan hanya sayang kepada Nabi. Abu Talib lebih pada kita. Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, dia telah menyembelih 100 ekor unta, menggambarkan betapa dia gembira dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Tak mampu kita, ahli jawatan kuasa masjid ke apa sekolah ke, kalau Maulidur Rasul nak potong seekor kambing pun mesyuarat 3-4 kali. Nak kata sayang dia, nak kata nak ambil seekor unta pun kan payah. Dia pelik di Malaysia. Kalau kata dia nak sembelih unta, dia buat unta tu macam lembu. Dia ikat kaki dia ikat empat-empat tu, dia jatuhkan, dia jadikan sebelah, baru dia nak sembelih. Arab tengok hebat. Tuan-tuan, bukan senang nak turunkan unta. Melayu je boleh. Saya tengok di Shah Alam mereka sembelih. Sebab itu Arab, dia kalau pakai, dia ada dua serban dia tak, terutama di Saudi ataupun banyak negara Arab, terutama di negara Gulf atau negara Teluk, dia tak pakai serban lilit. Dia letak macam tudung perempuan. Yang merah dipanggil shimar, yang putih dipanggil ghutrah. Okey? Dan dia letak iqal ataupun Saudi panggil igal, yang bulat tu di kepala. Sebab dia kadang-kadang orang kita pakai, dia jadi syok. Sebab dia yang pertama, dia nak pegang lah serban tu supaya tak terbang dengan angin. Okey, kalau dia naik unta ke dan sebagainya, dia akan letak di atas kepala supaya tak angin. Jadi apabila dia dah ride camel tu, dia dah duduk, unta tu akan duduk, dan dia duduk, dia akan lipat lutut dia akan terkeluar. Okey? Lutut dia akan terkeluar. Jadi apabila dia terkeluar, igal tu daripada instead of dia tadi pakai untuk halang angin, dia dah berjalan kaki, dia tak perlukan benda tu, dia boleh pegang. Sebab ketika dia naik unta atau kuda, dia terpaksa pegang tali unta atau kuda tu. Jadi bila dia turun, unta tu turun, dia akan buka benda tu untuk letak di lutut unta supaya unta tak berjalan. Okey, unta tu kalau dia tak boleh buka lipatan kaki tu, dia tak akan pergi ke mana. Okey? Dan apa dia letak macam tu lah, dia perlu didudukkan sahaja unta tu, ataupun kadang-kadang dibiarkan berdiri, diikat lutut dia akan ambil pisau yang sedikit panjang, sambil dia berdiri, dia akan hanya macam kait sikit dia punya leher dia pakai pisau. Begitu cara Arab sembelih unta dalam keadaan dia berdiri ataupun dia duduk itu. Melayu ataupun kita, dia akan tumbangkan, dia ikat. Ingat unta tu macam lembu lah. Very powerful. Sebab tu dia boleh berjalan ratusan kilometer. Dia kuat. Dia bukan macam lembu. Lembu dia gemuk. Kalau katakan dia gemuk tu, dia dah jatuh, dia tak boleh bangkit dah. Itu pun lepas 3-4 kali juga. Maka apabila Nabi SAW berada di sana, Abu Talib sayang kat Nabi, tak menyelamatkan dia. Abu Talib pergi ke mana? Dia pergi ke neraka. Adakah cukup sahaja saya nak sayang kat Nabi, saya masuk syurga, ustaz? Tak cukup. Dia kena ada dua, dan tidak boleh salah satu. Yang kedua, ittiba', ikut Nabi SAW. Bila kita baca hadis, adik-adik sekalian, kita tengok Nabi buat macam ni, kita kena ikut. Sebab itu dipanggil sebagai sunnah. Sunnah, orang kata sunnah ikutan, kerana di dalam bahasa Arab ada maksud bahasa literal meaning, ada maksud conceptual meaning. Dia ada secara konsep, dia ada secara bahasa. Sanna dalam bahasa Arab, sunnah dalam bahasa Arab adalah satu keadaan di mana kalau kita pergi kat pantai itu pasir tersebut basah, kita pijak dekat pasir pantai tu, dia akan mendap, membentuk kaki kita. Okey, membentuk kesan tapak kaki kita. Itu dipanggil sebagai sunnah. Dan orang yang selepas daripada itu akan pijak berada di atas benda yang sama dengan kesan tapak kaki itu. Okey? Kita berjalan, orang tu berjalan, ada kesan kita berjalan di atas tapak dia itu tadi. Itu dipanggil sebagai sunnah. Kalau Nabi tunjuk A, kita ambil B, sunnah ataupun tidak? Tak. Jadi kalau kita baca hadis A, tiba-tiba kita tengok orang buat B, kita kata ini tidak sunnah. Sebab daripada segi bahasa, sunnah itu adalah mengikut kesan tapak kaki itu yang sama. Kalau berbeza, dia jadi bukan sunnah. Orang lain punya tunjuk aja. Sebab itu orang yang belajar dalam bahasa Arab, dia akan faham apabila kata sunnah, macam mana you buat sunnah tapi Nabi buat A, you buat B.
Sebab bahasa memainkan peranan yang penting dalam isu ni. Jadi Abu Talib tak selamat. Di zaman Nabi juga ada satu watak yang sayang, yang ikut Nabi, itibak Nabi ni. Nabi buat A, dia buat A. Nabi buat B, dia buat B. Tapi dia tak selamat sebab dia tak ada sayang. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah. Nabi salat, dia salat tak? Dia salat. Nabi puasa, dia puasa tak? Dia puasa. Tapi bila sampai pada tahap dia munafik, dia tipu daripada ataupun dia membenci Nabi. Bila dia salat, wahum kusala, dia ni salat dalam keadaan malas. Okey, dalam keadaan malas. Oleh yang demikian, orang yang sayang kepada Nabi tak ikut Nabi masuk neraka. Orang yang ikut Nabi tak sayang kepada Nabi pun masuk neraka. Maka kedua-duanya tidak selamat. Macam mana nak selamat, Ustaz? Dua. Ikut Nabi dan sayang Nabi dan ikut Nabi dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Apabila Abu Talib mati ataupun meninggal, Nabi begitu sedih. Menyebabkan Allah pujuk Nabi. Allah kata, Allah tegur Nabi, bukan saja pujuk, Allah tegur Nabi. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sayang, wahai Muhammad, tetapi engkau Allah memberikan hidayah kepada siapa yang yang Allah suka, yang Allah mau. Jadi kita bila nak ajak kawan-kawan buat benda baik, pergi salat, tinggalkan benda yang buruk, kerja kita adalah ajak sahaja. Untuk kita kata pastikan dia ikut itu kerja siapa? Kerja Tuhan. Dan jangan kita menjadi putus asa terhadap kerja ini. Ia bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang ia makan masa lama. Mungkin kadang-kadang adik-adik pada umur ini, ketika saya pun berada pada umur ini, merasakan benda ini terlalu idealistik. Tetapi siapa yang mampu bermula di sekolah untuk merubah jalan kepada masa hadapan, dia akan memulakan jalan ini begitu jauh. Dulu saya ada kawan daripada Brunei di UAE. Dia, bila kami belajar, dia ambil comparative religion, perbandingan agama dan usuluddin. Ketika kami belajar, kami duduk di library kami ni, dia tengok kadang-kadang dia melengung, korang ni tak letih ke buat baca buku lah. Bukanlah maksudnya 24 jam baca buku, tapi bukanlah juga 24 jam nak bermain. Okey, kadang-kadang dia kata, ni ada benda sikit, orang tanya nak kena semak sikit. Menyebabkan bila dia kahwin, dia balik ke Brunei, dia tanya banyak-banyak soalan. Oh, dulu kau dah bincang benda ni, aku lupa. Akhir sekali dia dah lama, dia kata, aku menyesal dulu tak baca banyak. Lepas kita habis, terutama di zaman sekolah, dia kata, tidak ada siapa yang telah mencapai pada tahap habis master, habis buat PhD dan sebagainya, melainkan sekolah tempat yang paling best. Tak ada tekanan, tak ada tekanan besar. Ini nak kena buat PhD, nak kena hantar proposal, kena defense, tak puas hati, kena buat lagi, kena ada literature review, dirasah sabiqah dan sebagainya, banyak benda. Sebab tu siapa nak mulakan di sini, anda akan sampai pada tahap mungkin 5-10 tahun akan datang, akan kata, kalaulah aku tidak begitu dan begini, kalaulah aku tambah sedikit usaha. Semua itu akan datang pada zaman dan waktu dah. Maka jangan putus asa. Bila Nabi SAW minta kepada ayah saudaranya supaya syahadah, menyebabkan tidak bersyahadah, dan dia menjadi begitu tertekan. Dan ketika Abu Quhafah ni siapa? Abu Quhafah siapa? Ayah kepada Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq, orang yang paling utama dalam Islam selepas Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Dia adalah satu-satunya sahabah yang mempunyai 5 keturunan masuk Islam dan juga sahabah. 5 keturunan dia adalah sahabah. Bermula daripada ayah dia Abu Quhafah, dia sendiri, anak dia, cucu dia, semuanya 5 keturunan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud sahabah?
mereka yang jumpa dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, yang mati atas Islam. Siapa sahaja jumpa dengan Nabi, dan siapa yang beriman dengan Nabi tak jumpa Nabi, tak jadi sahabah. Contoh Raja Najasyi. Kita kenal apa, hijrah yang pertama Nabi arahkan dalam Islam adalah pergi ke Habsyah, yang mana rajanya Najasyi. Najasyi itu bukan nama, adik-adik. Najasyi itu adalah nama jawatan. Contoh, raja tertinggi di Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Raja Mesir, Maharaja Mesir, nama dia Fir'aun. Maharaja Habsyah, nama dia Najasyi. Nama sebenarnya adalah As'amah. Okey? Dia adalah nama sebenar dia. Najasyi ketika zaman Nabi masuk Islam tapi tak berkesempatan jumpa Nabi, dia tak dipanggil sahabah, dia panggil mukhadram. Mukhadram. Maka apabila Nabi SAW kehilangan Abu Talib dan Abu Quhafah masuk Islam, hari tersebut Nabi menjadi sedih, Abu Bakar menjadi sedih dan dia menangis. Nabi tanya, "Mayubkika ya Abu Bakrin?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Sayangnya Nabi kepada Abu Talib sehingga orang lain nampak Nabi sayang Abu Talib. Apa yang berlaku? Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, aku lebih suka tangan ayah aku hari ini yang masuk Islam dengan engkau diganti dengan tangan Abu Talib." Nabi lebih sayang kepada Nabi sayang Abu Talib lebih segala-galanya pada ketika itu. Abu Talib dan juga Khadijah meninggal, Nabi tak boleh bergerak aktif di Mekah. Dua ini adalah were protectors bagi Nabi SAW, penjaga kepada Nabi, menyebabkan Nabi mengambil keputusan untuk mengembangkan dakwah Nabi pergi ke Taif. Taif ni adalah satu tempat yang agak sedikit jauh daripada Mekah, yang kalau drive pada hari ini lebih kurang dalam 45 minit ke sejam daripada Mekah. Dia ni kawasan tanah tinggi macam Cameron Highland. Buah-buah yang berada di Mekah pada hari ini datang daripada Taif. Tempatnya sejuk. Antara orang yang dikebumikan di Taif adalah Abdullah ibnu Abbas. Ibn Abbas lah meninggal dan dikebumikan di Taif. Nabi pergi ke Taif. Nabi keluar dengan anak angkat kesayangan Nabi yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkat kesayangan Nabi. Sebab itu Zaid bin Harithah pernah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kerana rapat dia, Nabi ambil anak angkat lelaki Zaid bin Harithah, sehingga orang tengok rapat benar Nabi dengan budak ni. Zaid bin Harithah bukan orang yang comel, maksudnya kulit putih macam Arab kita nampak sekarang ni, dah. Zaid bin Harithah dia orang gelap, orang Afrika, hitam sangat-sangat. Okey, isunya bayangkan orang yang Nabi ambil sebagai kesayangan Nabi bukan daripada para serupa. Ketika Barat ingin menyatakan bahawa kitalah tidak ada beza antara putih dan juga hitam, Nabi telah pun mengambil anak angkat kesayangan Nabi orang gelap, orang Afrika. Okey, Bilal orang yang gelap. Ini semua menjadi tokoh-tokoh di dalam Islam. Ketika Barat membezakan antara putih dan juga antara warna kulit, Islam hadir tidak membezakan antara keduanya. Islam tidak meletakkan untuk orang untuk masuk syurga begitu dan begini. Zaid bin Harithah dan juga Bilal antara tokoh yang besar dalam sahabah, mereka diredai Allah dan Allah meredai mereka. Okey? Sebab itu apabila Nabi SAW keluar dengan Zaid bin Harithah yang dahulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Sebab itu dalam Islam anak angkat tak boleh dibenkan dengan bapa angkat. Anak angkat tidak boleh dibenkan dengan bapa angkat tidak boleh membenkan anak angkat dia kepada dia, haram. Begitu juga orang masuk Islam. Orang baru masuk Islam, dia benkan diri dia dengan Abdullah. Betul? Ia juga haram. Ustaz, habis tu orang buat macam mana? Tak boleh. Ben itu mesti dibenkan dengan ayah dia. Nasab mesti kepada nasab. Quran mengharamkan benda ni. Quran kata apa?
Siapa yang menasabkan selain daripada ayah dia, Allah tidak menghalalkan dia syurga dan diwajibkan bagi dia neraka. Kalau kita ada kawan nak masuk Islam, kita kata nama dia nak tukar menjadi Yunus sebagai contoh. Ayah dia mungkin Ah Chong sebagai contoh. Bagilah nama dia Yunus bin Ah Chong. Apa masalah? Tapi amalan itu berlaku di Malaysia. Dan kalau katakan benda tersebut dah lepas, tak apalah, moga Allah ampunkan. Moga Allah ampunkan. Ketika itu kita buat, kita mungkin tak sedar ataupun tidak ada ilmu. Selepas daripada ini, kalau ia nak dibuat, kekalkan nama ayah. Jadi orang akan marah. Orang kata apa? Macam mana kau tukar agama? Tak apalah, ini nama aku pun kau tukar. Islam tidak memutuskan nasab walaupun dia bertukar agama. Kekalkan nama ayah. Nabi pergi ke Taif. Kita sampai ke apa, Ustaz? Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif dengan Zaid bin Harisah. Di Taif adanya dua kabilah yang memegang Taif. Di Mekah yang pegang Taif adalah Quraisy. Quraisy adalah satu kabilah yang kaya dan kabilah yang kuat daripada segi ketenteraan. Tetapi di Taif, dua kabilah, iaitu kabilah Zakwan dan juga Abdul Yalail, dia adalah kabilah yang kaya sebab dia tanah tinggi, tanah subur, menyebabkan dia ni kaya tapi dia tidak ada kekuatan ketenteraan. Dia berlindung dengan kafir Quraisy Mekah. Maka bila dia nampak Muhammad ini dimusuhi oleh kafir Quraisy Mekah, sedangkan dia datang ke tempat aku dan Quraisy Mekah ini adalah protector bagi aku, takkan nak benarkan Muhammad masuk. Menyebabkan ketika Nabi SAW dan Zaid bin Harisah masuk, kata Aisyah, dia tanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi tidak pernah Nabi tidak pernah menerima seksaan daripada musuh dakwah Islam lebih daripada di Taif. Seksaan yang terbesar yang Nabi kena adalah yang Nabi berada di Taif. Maksud dia, apabila Nabi masuk ke dalam Taif, pemimpin kabilah tersebut mengarahkan semua semua yang berada di Taif untuk keluar ke jalan, untuk membaling apa sahaja yang ada pada mereka, sama ada budak kecil ataupun orang besar. Mereka keluar dan membaling batu kepada Nabi. Sehingga Zaid bin Harisah pada awalnya dia telah pengsan. Dan Nabi SAW berjalan dalam riwayat menyatakan, contoh kalau kita keluar daripada tandas, kita pakai selipar, contoh macam selipar Crocs tu. Apabila air masuk, dia kadang-kadang air tu boleh berkumpul dalam selipar tu. Nabi berjalan dalam keadaan darah Nabi berkumpul di dalam selipar Nabi. Orang baling berdarah Nabi. Bayangkan kalau kawan kita baling batu besar sikit, dia akan mungkin koyak, lebam, benjol, darah sikit. Kalau darah boleh terkumpul di selipar, bermaksud pendarahan Nabi teruk sehingga mengalir sampai ke kaki Nabi dan berkumpul di kaki Nabi. Teruk Nabi kena, untuk menyatakan bahawa tauhidkanlah Allah, aku ini pesuruh Allah, itu sahaja. Sebab itu mana-mana pendakwah kalau nak berjalan di atas jalan dakwah, janganlah untuk merasakan bahawa jalan itu akan dihamparkan dengan kapit kuning ataupun merah, dengan pujian dan kata-kata yang indah, melainkan Allah akan takdirkan ia akan diuji oleh Allah dengan daripada segenap segi. Bila Nabi SAW kena teruk, tuan-tuan, Nabi kena teruk, pendarahan yang teruk, Nabi membawa diri Nabi masuk ke satu kebun di luar daripada Taif, di pinggir Taif. Masuk ke kebun yang dimiliki oleh dua orang kafir Quraisy Mekah. Dia tokoh di Mekah tapi dia ada tanah di Taif, yang namanya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ayah dia Rabi'ah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah.
Nabi masuk ke dalam kebun dia, Utbah dan Syaibah tengok, dia teruk kena. Kita ni kadang-kadang apabila jiwa kita ada nilai insan, kita tengok walaupun orang itu kita tak suka, dah teruk dia kena, kita ada rasa kesian. Nabi ketika nampak benda perkara tersebut, Nabi minta kepada Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah minta kepada seorang pekerja dia, namanya Addas. Nama dia Addas. Dia kata, Addas, kau tengok Muhammad tu teruk dah kena, pergi ambil makanan ni, pergi bagi dah. Addas pergi kepada Nabi SAW. Nabi pergi, dia pergi kat Nabi, dia suakan mungkin makanan ataupun kurma dan tamar kepada dia. Nabi ambil, orang bagi pada kita. Sebab tu bila ada orang bukan Islam berikan makanan pada kita, secara umum makanan itu halal. Okey? Nabi SAW dihidangkan oleh Yahudi makanan, Nabi makan. Nabi tak tanya, ni makanan ni datang dari mana, haram ke halal? Nabi tak tanya, Nabi makan. Nabi tak pernah tanya. Okey, ia sebagai adab bila orang berikan kita makan. Bila dia bagi pada kita, mungkinlah isu contoh dia daging dan sebagainya, tapi tidak juga. Bila Yahudi bagi Nabi potongan daging, Nabi tak tanya benda tu, Nabi makan aja. Okey, bila Nabi SAW diberikan makanan, Nabi ambil dan Nabi kata bismillah, Nabi baca. Sebab itu di dalam sunnah Nabi ajar nak makan, nak minum, kita baca bismillah, itu sudah mencukupi walaupun tak baca doa. Sebab Nabi kata, ya gulam samillah kul biyaminik, wahai budak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Baca bismillah, benda yang dituntut oleh sunnah. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i kata, makan pakai tangan kanan itu adalah wajib. Walaupun kita macam mana kita nak minum, kita makan dengan tangan kanan, kita minum dengan tangan kiri, tidak dibenarkan oleh Al-Imam Syafi'i. Ulama hadis bantah. Makan dan minum itu dengan tangan kanan. Kita makan dengan garpu dan sudu, tak ada masalah. Ia bukan kata, oh ni tak sunnah makan garpu sudu, tak ada. Nabi tak kata. Dan medium nak makan itu mengikut keadaan kita. Takkan kita nak makan sup pakai tangan. Okey? Menyebabkan kita apabila kita makan, contoh kita potong daging itu pakai tangan kiri, ataupun kita potong daging itu pakai tangan kanan, kita ambil garpu, kita cucuk kepada daging tersebut, yang masuk ke mulut itu dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Nabi larang benda tersebut. Kalau benda tak apa, Nabi tak tegur budak tu. Nabi kata membaca bismillah, guna tangan kanan. Bukan sekali, banyak kali Nabi tegur. Guna tangan kanan, ia sunnah yang amat-amat dituntut. Tamam. Bila Nabi SAW sebut bismillah, apa kata Addas? Addas kata, inna hadzal kalam la yuqalu ahli hadzal bilad. Dia kata sesungguhnya perkataan bismillah ni orang negeri ni tak cakap, tak sebut. Tengok apa Nabi SAW kata. Nabi tengok kepada Addas, ya Addas, min aina anta wa madinuka. Nabi teruk kena tadi, kena baling dengan batu. Nabi berdarah, bleeding, severe bleeding. Bila Nabi kena, Nabi tanya kepada Addas, Addas, kau datang daripada mana? Apa agama engkau? Dia kata, ana min Ninawa, aku daripada Ninawa di Iraq. Jauh di Iraq. Ana min Ninawa wa ana Nasrani, aku adalah Kristian. Bila Nabi dengar perkataan Ninawa, Nabi kata, min qaryati rajulun salih Yunus bin Matta, daripada kampung orang yang saleh, lelaki saleh, Yunus bin Matta. Siapa Yunus bin Matta? Nabi Allah Yunus. Nama dia Yunus bin Matta. Jadi Addas bila dengar, Addas terkejut. Addas kata, wa ma yudrika bi Yunus bin Matta, macam mana kau boleh kenal Yunus bin Matta ni? Mekah ni dan Taif ni tak kenal siapa Yunus bin Matta ni. Sebab mereka bukannya agama Kristian ataupun Yahudi. Dia agama pagan yang tak sembah Allah. Dia tak ada kitab, dia tak tahu. Menyebabkan apa yang berlaku, Nabi kata, oh, kana nabi wa ana nabi. Dia itu nabi dulu, aku ini nabi, Addas. Menyebabkan bila Addas dengar, Addas cium kaki Nabi, Addas cium tangan Nabi, Addas cium kepala Nabi.
menyebabkan Utbah bin Syaibah tadi tengok, Addas melampau, tadi ku suruh bagi makannya, sekarang sampai cium-cium kaki lah, cium apa semua. Muhammad ni kuat bagi sihir. Sihir itu depa yang reka, tiba-tiba dia yang makan apa tuduhan tu, menyebabkan Nabi SAW ditinggalkan oleh Addas. Addas ni kata riwayat, ketika peperangan Badar, bos dia minta dia join perang Badar lawan Nabi di Madinah. Addas kata, engkau, ada yang kata Addas masuk Islam, ada yang kata Addas tidak masuk Islam. Ada yang kemudian dia kata, engkau nak lawan orang lelaki yang mana aku bagi makan dalam kebun pada dulu tu. Sesungguhnya gunung dan juga bukit pun tak mampu menggerakkan kedua belah kaki dia. Bermaksud Addas kata engkau akan kalah. Dan benar dalam perang Badar siapa yang kalah? Kafir Quraisy kalah. Dan Nabi tutup, dalam riwayat itu ditutup dengan munajat Nabi, di mana orang yang dikenakan Nabi ini Nabi, Rasul, tetapi bila dikenakan ujian, ia tetaplah manusia yang mana merasakan bahawa beban bagi dia. Nabi doa dengan satu doa yang masyhur, saya sebut di banyak tempat. Nabi baca, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwwin mallaktuhu amri am ila ba'idi yatajahhamuni illam bika ghadabun 'alayya fala ubali a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha bihi amru ad-dunya wal akhirah an tanzil 'alayya ghadabak أو تحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Doa ini dengan penuh perasaan, bagaimana Nabi sebut, begitulah para pendakwah akan menyebutnya pada setiap zaman. Nabi kata, wahai Allah, ya Allah, aku mengadu kepada engkau akan lemahnya kekuatan aku, akan kurangnya perancangan dakwah aku, akan hinanya aku di mata manusia. Ya Allah, engkaulah Tuhan orang yang dizalimi dan kena tindas, dan engkaulah Tuhan aku. Ya Allah, kemana engkau hendak serahkan jiwa dan diri aku ini, wahai Allah? Kepada orang jauh yang bermasam muka, atau kepada musuh yang memiliki, yang memegang urusan aku? Sekiranya engkau tidak murka kepada aku, wahai Allah, aku tak kisah. Aku berlindung dengan wajah kemuliaan wajahmu daripada yang menerangi kegelapan, yang menerangi kegelapan, daripada engkau menurunkan kepadaku murkamu, ataupun engkau halalkan kepada aku marahmu. Kepada engkaulah aku berserah diri sehingga engkau redha akan diriku. Sesungguhnya tiada daya, tiada upaya melainkan hanya kepadamu, hai Allah. Bayangkan jiwa Nabi. Adik-adik sekalian dan tuan-tuan, Nabi menjadi Nabi bukan pilihan. Bukan Allah kata, Muhammad aku nak lantik, Nabi kata, oh ya kot, boleh insyaAllah, sign agreement. Dah. Nabi dalam keadaan Allah menjadikan, patternkan Nabi SAW itu menjadi Rasul. Bayangkan ayah dan ibu tidak diberikan lama bersama dengan Nabi. Anak lelaki yang selalu berjuang di sisi pun tidak ada. Sekarang dikenakan orang yang tersayang hilang daripada Nabi. Sehinggalah Nabi SAW bergerak balik dalam banyak. Nabi balik semula ke Mekah, orang tak bagi masuk. Daripada peristiwa yang banyak inilah, para sahabat di kalangan para ulama yang dipanggil sebagai muarrikhun ataupun historian menyatakan, kerana peristiwa yang banyak ini, Nabi dijemput naik ke langit, memiliki berpengalaman dalam pengalaman Isra dan Mi'raj. Selepas peristiwa kewafatan Nabi, kewafatan isteri Nabi Khadijah, kewafatan Abu Talib, selepas daripada perang Taif, daripada peristiwa Taif, Nabi diangkat untuk dipujuk perasaan Nabi oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Dan oleh sebab itu, kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqil Makhtum, ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai The Seal Nectar,
Dia pun dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia meninggal sekitar dalam 3-4 tahun lepas. Syekh Safiyur Rahmanul Mubarakfuri menyatakan bahawa mereka bersepakat bahawa berlakunya Isra' dan Mi'raj selepas peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi. Tetapi the exact date, tarikh yang benar-benar berlaku tidak diketahui. Siapa buka dalam Rahiqul Makhtum, dia akan tengok adanya 10 pandangan. 10 pandangan. Kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, 5 pandangan yang awal itu dia ada 5 pandangan yang valid lah. Adalah dia ada basis, ada foundation lah untuk dia kata ada kemungkinan tarikh-tarikh ini. Dan 5 yang bawah dikira sebagai tarikh-tarikh yang bukan ataupun yang tidak logik, tak masuk akal. Ia berlaku padanya Isra' dan Mi'raj. Tetapi menjadi perkara yang masyhur dalam masyarakat kita, 27 Rejab adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi mengikut penulis ini Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tarikh tersebut di kalangan 5 tarikh yang bawah. Sebab bila dia trace back balik, tarikh 27 Rejab pada tahun berapa kerasulan tersebut berlaku pada tahun ataupun tarikh sebelum kewafatan Khadijah bintu Khuwailid, which is mustahil. Sebab Isra' dan Mi'raj dipersetujui ia berlaku selepas daripada kewafatan Khadijah bintu Khuwailid. Kita tak pentingkanlah benda tersebut tarikh bila, tetapi yang kita tahu ia memang berlaku. Peristiwa Isra' adalah perjalanan Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah. Berdasarkan ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Isra' disebutkan dalam Quran, Mi'raj disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Nabi naik ke atas. Dan apa yang Nabi dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini? Nabi dapat pemfarduan salat. Satu-satunya pemfarduan amalan yang diberikan kepada Nabi yang bukan di dalam dunia hanyalah salat. Puasa pada tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban, di mana dapat Nabi? Di Madinah. Zakat di bumi. Apa sahaja selain daripada salat, pemfarduan itu dapat di dalam universe. Tetapi salat diterima pemfarduannya, kewajipannya di atas langit, di Sidratul Muntaha. Sebab itu salat bukan perkara remeh-temeh, adik-adik sekalian. Siapa yang bercakap tentang salat, kata Nabi SAW, al-farqu bainana wa bainahumus salah, al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Iaitu Nabi kata pembeza antara kita dan orang kafir, umat Islam dan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, dia boleh menjadi kafir. Okey? Pandangan dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal kata jangan tinggal salat secara sengaja, boleh menjadi kafir. Tetapi mazhab al-Imam Syafi'i kata siapa tinggal salat dia menjadi fasik. Melainkan kalau kata dia berterusan dan dia kata oh salat ni tak wajib bagi aku, dia boleh menjadi kafir. Okey? Bahkan kata al-Imam Syafi'i, bagi orang yang meninggalkan salat boleh ditangkap oleh pemerintah. Pemerintah boleh minta dia istitabah, bertaubat dan meneruskan balik salat. Sekiranya dia sombong dan melawan, hukuman antara yang boleh dilakukan ke atasnya iaitu ia perlu dibunuh. Apabila Allah berjumpa dengan kita di akhirat, Allah tak tanya selepas daripada katakan kita Islam, Allah akan tanya apa? Tanya salat. Selama mana kita tidak lepas, kita tidak akan pergi melainkan ke neraka. Oh Ustaz, saya ni muda lagi. Adik-adik, berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita yang di sini telah Allah panggil ketika umur dia sebaya anda. Ia bukan masalah ia muda ataupun tua. Di mana Allah ingin panggil, Allah akan panggil. Dan kalaulah Allah panggil dalam keadaan kita, saya ingat mungkin selepas daripada kita baligh, okay, Allah akan meletakkan ia pertanggungjawaban kita antara kita dengan Allah. Okay, antara kita dan Allah.
Jadilah daripada Isra' dan Mi'raj ini tidak banyak pun untuk kita tahu daripada apa yang saya sebutkan, melainkan terimalah satu mesej. Salat bukan sekecil-kecil benda, ia adalah sebesar-besar benda selepas daripada syahadah kepada Allah. Mungkin kadang-kala kita ini, saya tak pernah salat, keluarga saya pun tak pentingkan. Tak apa, mulalah walaupun dengan satu salat. Mungkin zuhur dan asar kita boleh salat dahulu, tetapi usaha tersebut untuk menjadi satu orang yang istiqamah dengan salat dan istiqamah dan salat jamaah ialah sebaik-baik benda. Hari ini pada zaman ini bukan lambang kehebatan seorang anak dengan dia dapat ada semua A ataupun dapatlah sijil itu dan ini, tetapi terbaik bagi dia adalah dia mampu untuk meneruskan salat, sama ada di hadapan ibu dan ayah ataupun di belakangnya. Wallahu ta'ala alam. Kita mohon pada Allah, kita tidak mati berhadapan dengan Allah, melainkan Allah menilai salat kita adalah antara yang terbaik di kalangan manusia. Walaupun kita tak mampu berjamaah, mulakan salat bersendirian dan jangan jadikan ia perkara yang kecil. Isra' dan Mi'raj isunya bukan Nabi jumpa itu dan ini, tetapi ia menerima salat pemfarduan ini kepada setiap manusia. Okey? Kalau kita zakat, ada yang terlepas daripada zakat. Puasa ada yang terlepas pada puasa. Tetapi salat, walaupun kita tak boleh bangun, kita mesti melakukan salat dalam keadaan apa sekalipun, melainkan kita koma ataupun kita mati ataupun kita gila. Ketika itu tidak diwajibkan. Bila kita mampu sedar, otak kita masih berfungsi, tidak ada excuse, melainkan buatlah sekalipun untuk kita salat. Wallahu ta'ala alam. Kita mohon daripada Allah supaya kita menjadi orang kaki salat. Okey? Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum alladhina tabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullah yaj'alna minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ceramah Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Sarung ketupat berisi inti di bawah budak sambil berdiri. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian, sebagai tanda penghargaan daripada pihak sekolah, majlis menjemput wakil daripada pihak sekolah untuk memberi cenderahati kepada yang berbahagia penceramah Al-Fadhil Ustaz Abu Hafiz. Dijemput Puan Pengetua SMK Seri Gombak, diiringi oleh Puan Fauzia, untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia penceramah, insya-Allah, sebagai tanda penghargaan pihak sekolah kepada penceramah. Okay, terima kasih kepada Puan Pengetua dan juga Puan Fauzia kerana di atas pemberian cenderahati tadi. Okay, adalah diharapkan berbagai hikmah yang kita dengar pada hari ini dapat kita mengambil iktibar dan juga kita jadikan pengajaran agar dapat memberi nilai tambahan dalam kehidupan kita, baik dalam usaha meningkatkan ketakwaan dan prestasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahupun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, terutamanya untuk kita hadapi dunia yang semakin mencabar ini. Jadi dengan berakhirnya penyampaian cenderahati tadi, insya-Allah kita tangguhkan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as, dan
Selepas ini kita adakan solat sunat hajat dan